Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua menonton agenda awal ini. Apabila negara bergerak sedang menuju kepada fasa peralihan endemik, sudah tentu kita melihat kepada sektor ekonomi yang dibuka secara sepenuhnya, dan sudah tentu majikan dan juga pekerja telah pun dibenarkan kembali berkhidmat ataupun beroperasi di premis pejabat masing-masing, dan ini menyebabkan berlakunya mobiliti ataupun pergerakan yang tinggi dan akhirnya terjadilah kesesakan trafik. Malah ada yang beranggapan kesesakan trafik yang berlaku pada ketika ini lebih teruk berbanding dengan zaman pra-pandemik COVID-19. Malah ada yang menyifatkan mereka mengalami trauma trafik. Dan pada waktu ini juga kalau boleh saya nak kongsikan sedikit data-data yang dikongsikan pada waktu ini, iaitu kalau mengikutkan bilangan kenderaan di atas jalan raya, berdasarkan rekod ada pertambahan sebanyak 248,259 pendaftaran baharu kenderaan, atau daripada segi kadar peratusannya lebih 51% bagi tempoh suku kedua tahun 2021 berbanding dengan tempoh yang sama tahun yang sebelumnya. Malah kalau diikutkan angka ini juga menunjukkan kenderaan jumlah terkini sebanyak lebih pada 98 juta. Ini termasuklah kereta, lori, motosikal dan juga bas yang digunakan di negara pada ketika ini. Namun jumlah tersebut kalau dibandingkan perbezaannya jauh ketara, iaitu hanya 18,315,984 juta penumpang yang menggunakan perkhidmatan rel dan lebih pada 9 juta pengguna bas di Lembah Kelang. Jadi persoalannya pada ketika ini dengan perbezaan angka-angka yang saya sebutkan pada awal tadi, apabila kita bercakap tentang efisien ataupun tidak sistem pengangkutan awam di negara ini, di mana sebenarnya kedudukan kita, juga kita akan melihat kepada kesesakan trafik yang semakin buruk pada ketika ini, apa penyelesaian segera yang perlu dilakukan, dan akhirnya apa strategi jangka masa panjang yang perlu dilakukan untuk melihat kepada pengurusan trafik termasuklah sistem pengangkutan awam di negara ini pada masa akan datang. Baik, untuk waktu ini saya akan bersama dengan Dr. Muhammad Fahmi Abdullah. Dr. Muhammad Fahmi adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro Sistem Ekonomi daripada Universiti daripada UTHM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, mungkin pada waktu ini sebelum kita nak melihat kepada angka-angka yang saya sebutkan pada awal tadi, secara realitinya kita lihat kepada rungutan dan juga apa yang dikongsikan oleh pengguna jalan raya khususnya di media sosial, mereka mengeluh, malah ada yang mengatakan mereka sedang trauma trafik pada waktu ini, kesesakan trafik yang berlaku sangat luar biasa. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan di mana sebenarnya silap ataupun apa perkara ataupun sepatutnya perkara-perkara yang kita terlepas pandang apabila melihat kepada pengurusan trafik di negara ini, Doktor. Okey, sebenarnya kalau kita lihat memang berlaku trauma terhadap trafik buat masa sekarang ini. Yang saya boleh nampak simpulkan sebab kita sekarang ni berada di era pandemik. Sebenarnya pengguna kita ni masih lagi trauma dengan keadaan keselamatan mereka masing-masing. Sebab itu mereka lebih memilih kepada pengangkutan persendirian berbanding menaiki pengangkutan awam, kerana mungkin walaupun kita semua telah pun divaksin dan sebagainya, tapi masih ada lagi sikap trauma itu dengan menggunakan pengangkutan persendirian. Itu yang pertamalah. Yang kedua, kita lihat dalam tempoh 2 tahun ketika era pandemik itu sendiri, sebenarnya kerja-kerja penambahbaikan ataupun pembinaan terpaksa dihentikan. Dan apabila era pandemik ini telah pun berlaku, maksudnya selepas saja COVID-19 itu, maka maksudnya penambahbaikan, pembinaan terutamanya di sekitar yang melibatkan jalan raya, lebuh raya dan sebagainya, telah pun disambung semula. Ia menyebabkan kesesakan berlaku pada masa tersebutlah. Dan yang ketiga, sebenarnya apabila perkara ini berlaku, sebenarnya pihak kerajaan perlu memikirkan, sebenarnya sistem sokongan pengangkutan awam yang sedia ada sebenarnya tidak memuaskan ataupun kurang ataupun masih di tahap yang sederhana. Kerana pada waktu sekarang ini kalau kita lihat capaian ketersambungan jaringan pengangkutan awam itu sendiri sebenarnya tidak menyeluruh,
dan menyebabkan kita lihat juga ada juga pengangkutan awam yang tidak dapat diakses di kawasan-kawasan yang terpencil dan sebagainya. Itu sebagai permulaan kita lah, Fauzi. Doktor tadi ada menyebut tentang kalau nak cakap pasal trauma ni, rakyat Malaysia sebenarnya dah trauma dengan pandemik, maknanya sifat trauma tu sudah ada. Tapi bila sektor ekonomi dibuka, sekatan-sekatan yang dilaksanakan sebelum ini telah pun dimansuhkan, adakah sebenarnya kerajaan ataupun pihak-pihak yang berwajib tidak melakukan persediaan yang lebih awal apabila sektor ekonomi dibuka, sudah tentu rakyat ni seolah-olah mereka telah dibebaskan daripada kepungan. Jadi mungkin pada waktu ini, adakah sebenarnya kita yang tidak bersedia dengan impak ataupun kesan selepas pembukaan sektor ekonomi pasca pandemik ini? Kita kena faham apabila kita mengalami COVID-19 ini, banyak sektor ekonomi yang boleh dikatakan sebagai lumpuh ataupun tidak boleh lagi, maksudnya maksudnya tidak boleh lagi untuk survive. Dan apabila ekonomi dibuka, sektor-sektor seperti orang cakap tu yang menyediakan orang cakap tu lebih kepada bersifat services perkhidmatan seperti pengangkutan awam. Sebab pengangkutan awam ni juga kita melibatkan juga operator dan operator ini juga kadang-kala ia mengalami masalah, contohnya aspek kewangan, pengoperasian kos yang sangat tinggi. Untuk memulakan pengoperasian itu memerlukan kos yang sangat tinggi. Ini menyebabkan kadang-kala ia mengganggu sedikit sebanyak pengoperasian pengangkutan awam, terutamanya contohnya bas, kalau kita lihat, yang kurang terdapat di dalam pasaran lah ataupun di dalam negara kita lah. Doktor, kalau berdasarkan angka-angka ataupun statistik yang saya sebutkan pada awal tadi, melihat kepada jumlah terkini kenderaan, melihat pada lebih pada 98 juta, tapi kalau nak bandingkan dengan jumlah pengguna pengangkutan awam khususnya di Lembah Kelang jauh berbeza, hanya 18 juta untuk pengguna yang menggunakan perkhidmatan rel dan juga 9 juta untuk pengguna bas. Mungkin pada waktu ini, sebab sebelum ini pun doktor ada mengatakan angka itu menunjukkan terdapat keperluan yang mendesak untuk menilai semula jumlah penggunaan kenderaan persendirian dan juga melipatkan usaha untuk memperkasakan pengangkutan awam. Adakah sistem pengangkutan awam kita ni orang ramai tidak percaya dengan tahap efisiensinya ataupun bagaimana, doktor? Saya melihat perkara ni yang pertama sekali adalah seperti mana yang saya katakan tadi, jaringan sistem sokongan pengangkutan awam sedia ada, sebab kita tidak bolehlah menghentikan pengangkutan, contohnya pengangkutan yang melibatkan rail, MRT sebagai contoh, LRT dan sebagainya. Tapi sistem sokongan terhadap pengangkutan sedia ada itu masih lagi berada di tahap yang sederhana. Kalau kita lihat, sebab kita lihat contohnya sebagai bas yang kita sediakan itu, ia bersifat laluan kekal, tidak fleksibel untuk pergi akses ke kawasan-kawasan yang kita merasakan bahawa mempunyai permintaan terhadap pengangkutan awam, tetapi pengangkutan yang sedia ada tidak dapat akses di kawasan tersebut. Itu adalah satu perkara yang bagi saya lah sistem sokongan pengangkutan awam. Yang kedua, sudah pasti kita tidak boleh lari juga daripada aspek mentaliti dan budaya kita terhadap kesedaran untuk menggunakan pengangkutan awam. Ini memang tidak boleh lari, kerana kalau kita lihatlah, sebab kalau contoh kita ada anak yang besar, apabila anak tu nak bekerja, kita lebih mengatakan kepada anak tersebut, okey, boleh belilah motosikal ataupun kereta untuk ke tempat bekerja. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sendiri, sebenarnya pengguna ini sendiri dia ada sifat untuk menggunakan pengangkutan awam. Kalau kita lihat sendirilah, contohnya perkhidmatan e-hailing. Di Kuala Lumpur sendiri, pemandu e-hailing dalam tempoh 1 jam boleh mendapat 3 orang penumpang. Bayangkan, lebih kurang dalam 8 jam mereka boleh mendapat trip lebih kurang 24 trip. Maksudnya mereka ada keinginan untuk menggunakan pengangkutan awam tetapi berdasarkan kepada permintaan mereka. Sebab itu pengangkutan awam yang sedia ada ini, sistem sokongan tidak flexibility, tidak digalakkan menggunakannya dengan lebih proaktif, tidak ada orang cakap satu aspek mungkin daripada aspek subsidi daripada pihak kerajaan masih lagi kurang
untuk menggunakan pengangkutan awam menyebabkan pengangkutan awam ini hanya disediakan tapi tidak mencapai tahap yang kita ingin sasarkan. Doktor menyebut tentang jaringan sistem sokongan yang tidak flexibility, termasuklah berkaitan dengan akses dan juga kesaling hubungan sistem pengangkutan awam sedia ada. Tadi dah disebut alang-alang berkaitan dengan e-hailing. Mungkin saya nak kongsikan pada waktu ini berkaitan dengan rungutan dan juga pengalaman orang ramai pengguna sama ada e-hailing ataupun pengangkutan awam ini. Malah ada yang mengatakan walaupun ada pengangkutan awam ini, tetap apapun perkhidmatan-perkhidmatan seperti e-hailing ini, kesesakan masih lagi berlaku. Malah ada yang begitu cynical apabila ada syarikat perkhidmatan rel yang berkongsi pandangan masyarakat ataupun pengguna tidak mengguna sebaik mungkin perkhidmatan-perkhidmatan ataupun pengangkutan awam yang sedia ada di negara ini. Mungkin daripada segi rungutan dan juga pengalaman daripada pengguna itu, bagaimana doktor melihat kepada realiti pengguna merasakan mereka tak ada pilihan yang sebetulnya, tetapi bagi penyedia perkhidmatan mereka kata mereka dah sediakan perkhidmatan tertentu, tetapi pengguna sendiri yang mungkin memilih ataupun yang tidak menggunakan secara maksimal ataupun sebaik mungkin. Pandangan doktor mengenai perkara ini? Itu soalan yang begitu kompleks bagi saya. Cuma, apa yang boleh saya katakan sebenarnya sebab itu kita merujuk kembali kepada kesesakan lalu lintas ini, sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan. Sebab itu saya katakan bahawa kerajaan perlu menilai semula keseluruhan penyediaan sistem pengangkutan, termasuklah jalan raya. Kalau kita lihat kat sini sendiri di negara-negara luar, sebagai contoh saya mengambil kira negara Korea, di mana mereka mempunyai laluan khas kepada bas ataupun kita katakan sebagai dedicated line, di mana walaupun berlaku kesesakan untuk pengangkutan persendirian, tetapi laluan bas tersebut dapat dihalakan kepada satu kawasan yang hendak dituju, dan ia mempercepatkan proses untuk daripada satu kawasan kepada kawasan yang lain. Itu salah satu daripada kaedah lah. Sekiranya pengguna e-hailing masih lagi memberi maklum balas bahawa berlaku juga kesesakan kerana ia masih lagi pengangkutan persendirian, ia bukan bersifat pengangkutan awam e-hailing ni. Sebab itu modus operandi ataupun model pengangkutan awam itu perlu nilai semula. Adakah keperluan kerajaan untuk memberikan satu laluan khas untuk bas di kawasan bandar, seperti contohnya di Korea Selatan, di mana mereka di kawasan bandar semua disediakan laluan khas untuk semua bas ataupun tidak. Dan mungkin juga ada perkara-perkara ataupun cadangan yang baru yang boleh kita utarakan. Sebagai contoh, kalau kita nak menyelesaikan masalah pengangkutan awam dalam jangka masa yang pendek ini, sudah pasti kita boleh syarikat-syarikat ataupun majikan sendiri boleh mengusulkan bahawa waktu kerja yang fleksibel ataupun anjal, di mana kalau kita lihat dahulu sebagai contoh, kaki tangan kerajaan boleh pergi bekerja pada sebelum pukul 8, tapi mungkin waktu anjal itu mungkin boleh daripada 7.30 pukul 9. Itu untuk kaki tangan kerajaan. Pihak swasta juga mungkin sebelum ini masuk sebelum pukul 9, tapi boleh pukul 9, pukul 10 atau pukul 11. Tapi kalau siapa pukul 10 boleh keluar pukul 6. Jadi perkara itu jangka masa yang pendek lah. Kita boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas, waktu kerja yang fleksibel. Doktor, ada pandangan juga melihat kepada satu lagi mungkin cadangan daripada mereka yang mungkin ada pengalaman terperangkap dalam kesesakan trafik ini, melihat kepada perlunya untuk mempertimbangkan semula berkaitan dengan subsidi yang subsidi bahan api yang diberikan kepada sektor yang menyumbang kepada kesapegawaian ekonomi.
pada pandangan doktor, adakah subsidi yang saya sebutkan tadi, subsidi bahan api ini perlu dipertimbangkan untuk diubah, diberi voucher-voucher tunai kepada mereka yang menggunakan sistem pengangkutan awam? Kita tahu bagi pada ketika ini memang sudah ada bantuan-bantuan itu, voucher-voucher itu diberikan, tetapi mungkin seperti yang disebutkan oleh doktor, perlu ada waktu fleksibel, ada laluan khas, keperluan untuk menimbang semula rasionalisasi subsidi bahan api ini supaya untuk kita melihat kesan kesesakan trafik itu dikurangkan, penggunaan lebih tinggi untuk pengangkutan awam sedia ada di negara ini, Doktor. Kalau subsidi bahan api itu kita berikan, kita perlu melihat kepada sasaran. Ia bukanlah kepada, maksudnya kalau misalnya sasaran itu perlulah menjurus kepada pengangkutan awam. Kalau kita berikan kepada pengguna, sudah pasti subsidi itu pengguna akan memaksimumkan pemberian tersebut. Subsidi yang saya boleh nyatakan, sebab sebelum ini pun kita lihat pengangkutan awam pun banyak memberikan subsidi, sebagai contoh tiket pas bulanan, memberikan diskaun. Saya lebih melihat kepada perkara tersebut apabila contohnya menggunakan pengangkutan awam, memberikan diskaun perubatan kepada pengguna. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita utarakan untuk menggalakkan pengguna ini menggunakan pengangkutan awam berbanding pengangkutan persendirian. Dan pada masa yang sama juga sebenarnya, ni ada dua, bagi saya lah ada dua cadangan yang boleh kita utarakan, tapi ia melibatkan dasar kerajaan dan perlu difikirkan dengan baik sekali, kerana ia melibatkan, ialah dalam keadaan sekarang ini banyak masyarakat yang masih mengalami masalah keuangan. Yang pertama sekali adalah kita mengenakan cas tambahan kepada mereka-mereka pengguna kenderaan persendirian pada waktu-waktu yang sesak, sebagai contoh. Pada waktu sesak seperti mana yang telah pun dilaksanakan di negara Singapura. Tetapi pada masa yang sama juga, kita perlu melihat kepada dasar otomotif negara juga. Kerana dasar otomotif negara ini ada sasaran. Pengeluar-pengeluar kereta tempatan ini mempunyai sasaran untuk mengeluarkan kereta ini. Mungkin boleh diubah pula daripada aspek dasar tersebut kepada dasar lebih mengeluarkan kenderaan tempatan ini dan dieksport melebihi daripada apa yang berada di dalam negara. Itu perlulah difikirkan oleh pihak kerajaan. Dan kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia yang kita kata dahulunya begitu banyak kesesakan, mereka dah mula melaksanakan pelaksanaan kenderaan ganjil dan juga genap berdasarkan nombor pendaftaran kenderaan. Maksudnya kalau ganjil pada waktu-waktu yang tertentu, kalau genap pada waktu-waktu yang tertentu juga. Itu adalah satu proses jangka masa yang bagi saya jangka masa pendek lah dan juga sederhana untuk menyelesaikan, untuk mengurangkan terlebih dahulu kesesakan pengangkutan awam. Doktor dah berkongsi tentang strategi ataupun apa penyelesaian segera yang perlu dilakukan, tetapi kalau bercakap tentang kesesakan trafik khususnya di bandar ini, ceritanya bukan hari ini, ceritanya dah bertahun-tahun dahulu. Mungkin boleh dikongsikan apa strategi jangka masa panjang yang perlu dilakukan ataupun yang perlu diteliti supaya kita tahu salah satu bukti bahawa bandar itu ada ekonomi yang begitu pesat adalah lihat saja kalau ada sesak tu maknanya adalah sistem ekonomi yang begitu rancak berlaku pada dan juga di lokasi tersebut. Tetapi mungkin pada waktu ini boleh kongsikan apa strategi jangka panjang yang perlu dilihat untuk memastikan pengurusan trafik yang lebih baik, termasuklah sistem pengangkutan awam di negara ini pada masa akan datang. Pada masa yang akan datang, saya ada dua perkara yang saya tekankan. Yang pertama sekali adalah bus rapid transit, di mana kita menyediakan orang cakap lebih banyak laluan khas kepada bas, dan kita perluaskan bukan sahaja di dalam bandar tetapi juga daripada luar bandar ke dalam bandar. Kerana kalau kita lihat dekat sekarang kat sini, kita lihat walaupun kita ada perkhidmatan pengangkutan bas ataupun awam di bandar, tetapi laluan khas untuk bas itu masih lagi tidak diperluaskan. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, sebenarnya saya
kita juga memikirkan bahawa ada satu model lagi yang boleh kita perkenalkan di mana kita menyediakan pengangkutan awam berdasarkan kepada permintaan itu. Ia seakan e-hailing tetapi ia berkonsepkan perkongsian di mana kita menggunakan pengangkutan yang lebih kecil berbanding bas yang sangat besar. Contohnya bas mini ataupun bas sekolah. Kalau kita lihat sekarang ni pun pemandu-pemandu bas pun sekarang ni menuntut untuk menaikkan lagi kos, kan? Jadi ia boleh memberikan sedikit pulangan ekonomi kepada pemandu-pemandu van ini untuk bersama-sama menggerakkan pengangkutan awam, dan ia bolehlah ditempah melalui aplikasi IT yang seperti mana pengguna e-hailing yang akan datang lah, e-hailing yang sedia ada. Dan kalau kita lihat apabila model ini dilaksanakan, sudah pasti ia daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang lain itu, maksudnya ia boleh diubah-ubah. Maksudnya kos untuk membina tempat menunggu itu dapat dikurangkan. Jadi perkara ini boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk dilaksanakan kerana pengangkutan awam seperti ini telah pun dilaksanakan secara praktikal di negara Jepun, negara daripada Amerika Syarikat dan juga Kanada. Itu pandangan saya lah dalam jangka masa yang akan datang. Dan pada masa yang sama, seperti mana saya cakap, sistem sokongan, maksudnya bas tidak boleh hanya tertumpu kepada laluan tetap. Perlulah fleksibel sehingga kan ia boleh pergi ke satu kawasan terpencil dan mendapat permintaan daripada pengguna. Itu daripada saya lah. Doktor, akhirnya semuanya berbalik kepada pengguna itu sendiri. Tak kira lah kalaulah kita ada sistem pengangkutan AAA plus pun ataupun kita ada sistem jaringan sokongan untuk pengangkutan awam yang baik sekalipun, semuanya berbalik kepada mentaliti dan juga cara fikir dan juga cara tindak masyarakat dan juga semua pihak berkaitan dengan bagaimana dan juga ke arah mana kita ingin melihat kepada sistem pengurusan trafik yang lebih baik. Mungkin dalam 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan sejauh mana perlunya mentaliti dan juga anjakan paradigma perlu dilakukan oleh semua pihak, tak kiralah bagi pihak berwajib. Yang paling penting adalah sudah tentu bagi pengguna itu sendiri untuk pastikan kalau ada sistem, ada pengangkutan awam yang telah pun disediakan, kalau boleh digunakan sebaik mungkin, kita boleh guna sebaik mungkin, dan juga mungkin ada cadangan-cadangan yang diutarakan oleh doktor seperti tadi, seperti waktu fleksibel dan juga laluan khas. Akhirnya berbalik kepada mentaliti dan juga cara sikap masyarakat itu sendiri, doktor. Didikan adalah satu perkara yang bagi saya yang sangat penting kepada pengguna, seperti mana yang Fauzi mengatakan tadilah. Walaupun kita mempunyai sistem jaringan pengangkutan awam yang terbaik di dunia, tetapi sekiranya pengguna sendiri tidak mempunyai sifat kesedaran, tidak dididik dengan baik, dengan betul untuk menggunakan pengangkutan awam, maka semua dasar ataupun polisi ataupun apa sahaja yang perkhidmatan yang disediakan akan kita katakan akan gagal lah. Sebab itu kesedaran untuk anjakan paradigma semua pengguna ini untuk menggunakan pengangkutan awam perlu ada. Sifat rasa untuk menggunakan pengangkutan awam mestilah ada di setiap pengguna untuk memastikan bahawa sistem pengangkutan awam ini digunakan sepenuhnya dan kerajaan ataupun pihak-pihak yang berkaitan mencapai sasaran yang ditetapkan. Itu je saya kata. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Fahmi Abdullah. Dr. Muhammad Fahmi adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy daripada UTHM, yang mana berkongsi sedikit pandangan melihat di mana silapnya apabila berlakunya kesesakan trafik yang disifatkan sedikit luar biasa pada ketika ini, malah diberi sedikit pandangan tentang penyelesaian segera yang perlu dilakukan dan juga strategi jangka panjang untuk melihat kepada pengurusan trafik yang lebih baik di negara ini pada masa akan datang. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ni, saya Fauzin, kita jumpa lagi.